Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah yang bernama Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sayyidina Amru ni tuan-tuan, dia antara pemimpin Yathrib, pemimpin Madinah. Cerita ni sebelum Nabi berhijrah lagi lah. Okay? Dia ni tuan-tuan, dia seorang pemimpin yang sangat, orang kata apa, yang bukan nak kata lambat, tidak, tapi dia dapat hidayah Islam tu, kabar Islam tu awal lagi. Cuma Allah berikan izin dia masuk Islam dan agak lambat, dah berumur dah 50 lebih, 60 lebih lah, lebih kurang. Ceritanya begini tuan-tuan. Ketika di Yathrib, ketika di Madinah, dia ada pemimpin yang hebat. Dan ketika itu juga dakwah di Madinah dah berkembang dah, yang dibawa oleh duta pertama umat Islam di Madinah, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Itu duta pertama. Dia dakwah dah ke Islam di Madinah, yang menyebabkan tiga anak Amru bin Jamuh ni dah peluk Islam dah. Siapa anak dia? Anak dia Sayyidina Mu'az, Sayyidina Khalad dan juga Muawiz. Tu anak dia. Bahkan isteri dia juga Hindun dah peluk Islam dah. Tapi bapa dia Amru bin Jamuh belum peluk Islam lagi. Tapi mereka anak beranak membuat perancangan. Mereka cakap sama sendiri, ibu, agak-agak bila ya ayah nak masuk Islam ni, nak dakwah tak berani tuan-tuan, takut. Sebab bapa kan macam gitulah kadang-kadang tuan-tuan. Nampak ayah tu salah, nak tegur risau. Kan salah cakap kadang tak silap kaki naik kat muka, kan? Cakap sikit kadang-kadang tangan naik kat muka, risau. Ayah maklumlah. Itu juga berlaku pada mereka ni, nak dakwah bapa dia risau. Tetapi dakwah perlu dijalankan. Dan dia tuan-tuan dibuat perancangan macam mana dia nak dakwah ni. Waktu yang sama juga Amru bin Jamuh berharap agar anak dia tak terikut dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Lalu dia pesan pada isteri dia, wahai isteriku, pesan pada anak-anak kita, jangan keluar sangat ke rumah berjumpa dengan pemuda tu. Siapa pemuda tu? Mus'ab bin Umair. Sebab dia tahu anak dia anak remaja, selalu keluar rumah main-main dan sebagainya. Takut terjumpa Mus'ab. Mus'ab pun anak muda juga. Jadi anak dia, suami isteri dia, jangan benarkan anak tu keluar sangat berjumpa pemuda tersebut. Takut dia terikut dengan orang tu, menyebabkan ditinggalkan agama nenek moyang kita. Padahal anak dia masuk Islam dah, isteri masuk Islam dah. Tapi isteri dia menenangkan dia, wahai suamiku, pernah tak engkau tanya apa yang anak kita dapat daripada pemuda tersebut? Lalu dia kata, kurang hajar betul kata Amru bin Jamuh. Dia dah ikut pemuda tu ke? Belum, bukan, kata isteri dia. Dengar dulu apa yang pernah dia dapat daripada pemuda tersebut. Lalu dalam keadaan marah dipanggil lah. Dipanggil anak dia Mu'az. Mu'az ni anak dia, anak Mu'az dia ni anak yang agak aktif sekali lah dalam adik-adik tersebut. Dipanggil, wahai Mu'az, apa yang kau dapat daripada pemuda tersebut, dari Mus'ab bin Umair? Kata Mu'az, ayah, aku ada hafal beberapa kalimah yang dapat pemuda tersebut. Lalu dia pun baca. Dia baca apa tuan-tuan? Mu'az bin Amru bin Jamuh ni, dia baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Surah yang kita hafal 7 ayat sahaja kan. Ayat bercerita tentang Al-Fatihah, kepada Allah SWT dan sebagainya. Selesai baca walad dolin, Amru bin Jamuh terduduk diam. Dia kata apa? Ush, indah sungguh kalimah ni, cantik sungguh. Dia tanya lagi, adakah kalimah ini yang pemuda tu ajar? Benar ayah, bahkan banyak lagi kalimah-kalimah yang sangat indah, yang sangat cantik, meruntun jiwa yang pemuda tu ajarkan kepada kami. Dia pun dengar, wah hebatnya. Siapa yang ajar pemuda tu? Kata Amru bin Jamuh. Anak dia kata, tentulah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Dia kata, dia pun diam. Lalu anak dia cakap, ayah, jomlah bersama-sama dengan kami ikut dakwah pemuda ni tadi. Tuan-tuan, Amru bin Jamuh ni, dia antara pemimpin yang hebat dekat Madinah.
Dan ketika zaman tersebut tuan-tuan, tabiat orang Madinah ketika itu, dia akan simpan berhala di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk sebagai, orang kata apa, sebagai tempat dia luahkan perasaan, untuk minta petunjuk dan sebagainya. Zaman dahulu, bukan dulu dia tuan-tuan, sampai sekarang pun ada. Kalau tuan-tuan ada rakan-rakan yang belum Islam, sama ada Chinese, Indian dan sebagainya, depan rumah mereka ada apa kadang-kadang? Ada orang panggil tok pekong kan, ada patung dan sebagainya kan. Mereka kata tu ong. Ong bahasa mereka. Bahasa Melayu kata berkat, bahasa Arab kata barakah. Letak kat depan pintu, depan pagar, biar siapa yang masuk tu ada berkat. Masuk rumah tersebut adanya tok pekong kat depan tu, ada berkat lah, barakah konon-kononnya lah. Orang jahiliah dulu pun kat rumah mereka ada juga berhala ni. Itu juga dengan Amru bin Jamuh, dia ada berhala kat dalam rumah dia, letak dekat satu bilik khas. Dan berhala tu pula ada nama. Nama berhala tu namanya Manata. Dan setiap kali dia ada masalah, dia akan ngadu kat Manata tu, ada kena dapatlah dan sebagainya. Ketika juga anak dia Muaz dakwah pada dia, so tinggalkan ajaran tersebut, apa dia kata? Wahai anakku, aku akan berjumpa dengan Manata untuk minta pandangan dia. Padahal patung tuan-tuan tak ada benda pun, tapi nampak tak? Dia beritahu pada anak dia, aku akan tanya pada Manata apa pandangan dia untuk aku tinggalkan agama ni dan masuk ikut agama pemuda tersebut. Tuan-tuan bayangkan, orang yang dah sesat sekalipun tetap juga minta petunjuk daripada Tuhan yang sesat tersebut. Sedangkan kita hari ini tuan-tuan dah berada pada agama yang sangat benar, dan kita juga berada di bawah perusahaan Allah SWT yang sangat hebat. Tetapi kadang-kadang kita ni tak nak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iktibar satu. Orang yang sesat minta petunjuk Tuhan dia, sekejap lagi lah, dan tanya dulu Tuhan tu okey tak okey. Kita tuan-tuan dah agama Islam yang benar, dapat juga kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada masalah, ada ujian sebagainya, kita sombong tak nak minta petunjuk Allah. Tu kadang-kadang kita silap tuan-tuan. Bahkan kata Saidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi ajarkan kami istikharah seperti mana pentingnya Nabi ajarkan kami Al-Quran. Inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Minta dengan Allah begitu. Itu jangan tuan-tuan nak gambarkan di sini. Satu iktibar di kisah ini. Yang kedua tuan-tuan, apa berlaku bila mana Amru bin Jamuh datang jumpa pada Tuhannya Manata tuan-tuan? Seperti biasa dia akan tanya diam-diam. Patutnya biasa dia akan letakkan seorang perempuan tua kat belakang tersebut, tapi duduk kat depan tuan-tuan, dia akan tanya, wahai Tuhanku, dia kata, aku tahu mungkin kau tak suka dengan dakwah pemuda tersebut, dan mungkin kau tak suka apa yang bakal aku cakapkan ni, tapi aku nak tanya pendapat kau. Bagaimana kalau aku tinggalkan menyembah kau dan aku ikut pemuda tersebut menyembah Tuhan yang satu, dia kata. Tapi ketika itu tuan-tuan, Tuhan Manata ni tak bercakap. Memang tak bercakap tuan-tuan, patung. Nak cakap macam mana? Tetapi dia buat andaian, tak apalah, mungkin agak-agaknya kau tengah marah kot dekat aku, jadi aku biarkan kau dalam 2 hari 3 hari, biar marah kau reda. Nampak tak tuan-tuan? Dia sendiri yang jumpa patung tu, tapi dia sendiri yang buat andaian apa yang berlaku pada patung tersebut. Nak gambarkan sifat kita manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang ataupun selalunya kita suka membuat andaian, suka buat cerita sendiri. Orang kata katun sendiri dalam kepala otak kita kan, suka bercerita, buat andaian. Oh, kalau aku macam ni sekarang macam ni, kalau aku pergi macam ni sekarang macam ni. Kita macam itulah. Itu kita kira pandangan kita kan. Itu juga orang yang sembah berhala tuan-tuan, dia ngatun benda itulah. Amru bin Jamuh berlaku macam tu. Dia jumpa Tuhan dia, dia jumpa Manata, dia bisa cakap, tapi tak jawab. Dia kata apa? Mungkin kau marah dekat aku kot. Jadi aku biarkan kau 2-3 hari, biar marah kau reda, nanti aku datang balik jumpa dengan kau. Selesai hari pertama tuan-tuan, dia tengok biar dulu, tak apalah. Dia fikir tak apa, besok anak dia tanya, ayah dah dapat jawapan dah? Belum. Manata tak cakap apa-apa lagi. Nanti malam dah dia jumpa dengan dia, kata ayah dia Amru bin Jamuh ni. Lalu anak dia Muaz, dan 3 orang ni tadi, Muaz, Muawiyah dan Khalad ni, bersama dengan sahabat baik dia Muaz bin Jabal, dia pakat, dia kata, jom
kita campakkan patung ni, kita sorokkan dia. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, ketika Amr bin Jamuh tak ada dekat rumah, mereka berempat ni buat kerja, buat operasi. Dia pergi ambil Tuhan berhala tadi Manata tu, dia angkat, dia campak dekat tong sampah tuan-tuan, campak kat tong sampah. Lalu sampailah saat Amr bin Jamuh ni masuk jumpa Tuhan Manata dia. Dia masuk bilik tengok, hilang Tuhan aku, dia kata. Mana pergi ni? Dia cari, dia nampak ada kat tong sampah. Lah, dia kata, kenapa kau kat sini? Agaknya kau marah sangat kot dekat aku, dia kata. Sebab aku tak nak sembah kau marah kat aku, kau campak diri kau dekat tong sampah. Lalu dia pun angkatlah patung tersebut dan dia basuh, dia mandikan, dia lap-lap, dia letak balik. Dia kata, apa pendapat kau? Aku nak tinggalkan menyembah kau ni, aku nak ikut Tuhan yang satu, nak jadi pemuda tersebut. Pandangan kau macam mana? Pun diam sahaja. Oh, dapatnya kau marah lagi aku kot. Dia kata, tak apalah, aku tinggalkan lagi. Ditinggalkan tu tuan-tuan. Malam tersebut anak-anak dia dan Muaz bin Jabal buat kerja lagi. Dia ambil balik patung tu, dicampakkan juga dekat tong sampah. Dan malam besok dia pergi tengok Tuhan dia tak ada, dia cari lah kat tong sampah lagi. Jadi dia kata, dia mula fed up lah. Dia kata, apa masalah kau ni Manata? Dia kata, engkau tu Tuhan yang aku sembah, kau jagalah diri kau sendiri. Takkan nak jatuh kat lubang, tak dekat lubang sampah je, aku nak basuh mandi dan sebagainya. Masalah mana ni? Dia kata. Lepas tu dia pun ambil, dia basuh. Dah basuh kali kedua tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia pergi ambil pedang. Dia ambil pedang, diikat dekat leher Manata tu tadi. Dia kata apa? Kalau betul engkau ni Tuhan, ini pedang, kau jaga diri kau sendiri. Siapa yang campakkan kau, siapa yang buang kau, siapa yang kacau kau, kau pancung dia di pedang, jaga diri sendiri. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, ada ke Tuhan macam tu tuan-tuan? Nak perlukan kita pula bagi sekian-sekian dan sebagainya. Ini yang berlaku pada zaman jahiliah. Mereka sembah berhala dan sebagainya. Itu juga pengikut Nabi Musa. Mereka ikut Nabi Musa dan mereka minta Nabi Musa untuk sediakan tempat berhala untuk mereka sembah dan sebagainya. Itu berlaku pada malam yang kedua. Malam ketiga tuan-tuan, dia datang. Ketika ini tuan-tuan, dia tampak patung tak ada juga. Sebab malam tu dah buat kerja lagi dah. Anak-anak dia Muaz buat. Tapi kali ini dia campak patung tersebut ke dalam lubang sampah, bersama dengan bangkai anjing. Dia lekatkan sekali. Lalu Amr bin Jamuh ni tuan-tuan, dia datang tengok Tuhan dia tak ada. Dia nampak pula dalam tong sampah dah ada pedang dah, tapi campak dekat tong sampah ada pula dengan bangkai anjing. Dia kata apa? Tak mau cakap tuan-tuan, cilakalah dia kata. Tak gunalah aku sembah kau, dia kata. Ada pedang pun untuk jaga diri sendiri, dia kata. Dapat tu pula engkau dengan bangkai yang binatang yang sangat hina, dengan bangkai anjing. Ish, tak lalu aku, dia kata. Aku nak ambil basuhkan kau, mandikan kau, kau pergilah mati kat sana, dia kata. Berbaik aku sembah Tuhan yang satu, ikut imannya pemuda tersebut. Itu konsep dia tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Nak nampak di kisah ni tuan-tuan, dakwah tak perlu nak susah-susah. So ayat tidak. Dakwah cukup pada tingkah laku kadang-kadang. Dakwah cukup bersama dengan orang yang benar. Anak-anak Amr bin Jamuh bersama dengan siapa? Bersama dengan Muaz bin Jabal, bersama dengan Mus'ab bin Umair, orang yang benar. Walaupun bapa mereka pemimpin, mereka nak dakwah agak susah dan sebagainya, tapi tingkah laku yang baik. Mereka tak lawan bapa mereka, mereka tak tentang. Nak menunjukkan di sini tuan-tuan konsepnya. Dan konsep dakwah tak perlu sunatul dakwah bahasa yang tinggi sebagainya. Cukup tingkah laku, ajak orang ke masjid, ajak dengan ceramah, kuliah dan sebagainya. Tak perlu kita nak syarah-syarah, tak perlu. Ikut je. Jom sama-sama. Best ke ustaz tu? Tak, ikut dulu tak apa. Yang penting dapat pahala iktikaf di rumah Allah, dapat berjemaah sama-sama. Apa kita faham tuan-tuan, kadang-kadang bukan sebab saya pandai, ceramah pandai, tidak, tapi asbab ketika itu Allah jentik hati kita. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, kadang-kadang iktibar di kisah ini, dalam keluarga kadang-kadang ada adik-beradik kita ataupun ahli keluarga yang agak degil sedikit, betul? Kadang-kadang
Ada adik-adik kita yang jaga solat sangat mantap, baca Quran bagus. Tapi ada adik-beradik dia kadang-kadang yang degil, yang lihat nak solat payah. Tuan-tuan, jangan marah, jangan herdik. Apa fungsi kita? Teruskan doa kebaikan kepada mereka. Sebab kita tak tahu di antara tutur kata kita mana yang Allah jentikkan hati dia untuk berubah. Dan kita juga tak tahu ayat Al-Quran yang keberapa yang bila mana kita baca dekat rumah, dia tersentuh hati, oh nak berubahlah. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan, jangan pernah putus asa. Waktu PKP inilah untuk kita ambil peluang sungguh-sungguh dakwah ahli keluarga kita sama-sama. Ambil peluang. Kalau maghrib isyak kita di masjid, waktu subuh ataupun zuhur asar berjemaah dekat rumah. Sebab kita tak tahu solat mana berjemaah yang kat mana yang anak kita akan berubah. Kita tengok bagus bapak aku ni jadi imam, solat jemaah sama-sama, dia pun nak berubah lah. Tak tahu dia berubah. Kadang-kadang kita marah dia kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang ada keluarga mak ayah agak rakyat sikit, tapi anak yang kuat kadang-kadang, tuan-tuan, jom ayah jemaah sama-sama, kau imam lah. Ayah kita kata, tak apa, kita jadi imam. Mungkin solat mana dia akan rasa, malulah aku, anak aku jadi imam, aku duduk belakang jadi makmum, aku jadi imam jugalah. Dia akan mula belajar. Itu sebab kadang-kadang tuan ambil peluang, lepas zuhur ke lepas asar ke, jom kita baca Quran. Sebab kita tak tahu dekat ayat mana yang Allah akan jentuk hati adik-beradik kita untuk dia berubah. Itu sebab tuan-tuan nak gambaran di sini, tuan-tuan, kebersamaan dalam suasana kebenaran itu amat penting, walaupun kita belum menjadi benar kadang-kadang. Itu sebab pentingnya kita untuk berkawan, bersahabat dengan orang yang baik-baik, berkawan, bersahabat dengan orang yang soleh. Nak sebab apa, tuan-tuan? Kebersamaan tu penting. Kadang-kadang pilihan pada kita, kita buat pilihan nak kawan dengan orang ni lah, tuan-tuan. Tapi bila tak dapat bantuan sebagainya, kita akan marah. Nak gambaran sini, tuan-tuan, pilih kawan kena pandai. Itu sebab kata pepatah, kata syair Arab, berkawan dengan orang pembuat besi akan dapat panasnya, berkawan dengan orang penjual minyak wangi akan dapat harumannya, bau-bauannya.